Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu secara dalam talian bagi kursus khidmat komuniti MPU 2412 bagi kelas DVM 1 landscape. Okey, jadi untuk pertemuan pada kali ini, sebelum ni kita dah sentuh saya cuba recall balik, kalau kamu ingatlah, kita dah sentuh bagaimana buat kertas kerja ataupun kertas cadangan projek yang baik, bagaimana rubrik pemarkahan, apakah contoh-contoh projek yang boleh kamu buat. Jadi untuk kali ini saya nak menerangkan bagaimana untuk menulis laporan akhir projek khidmat komuniti, menulis laporan tersebut dengan baik. Apakah ciri-ciri laporan yang saya nak ada dalam laporan yang kamu tulis, supaya laporan yang kamu tulis ini tadi mencerminkan projek yang kamu buat, dan kemudian menunjukkan kebijaksanaan kamu dan persediaan kamu sebelum menulis laporan projek tahun akhir kamu, PTA nanti. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, kita pun bagi kepada 7 kumpulan. Jadi ada 3 ataupun 4 kumpulan yang saya dapat buat projek untuk sesi 1, manakala sesi 2 ada bakilah kumpulan yang lain. Jadi maknanya tu tak ada masalah, saya dah pun bagi pilihan terpulang kepada kamu lah, untuk ni pilihan kamu. Jadi apabila kamu membuat apabila kamu mencadangkan projek tersebut, maka nak tak nak kamu kena lakukan projek tersebut, dan kemudian laporan akhir kamu akan menceritakan tentang projek yang kamu lakukan. Maksudnya di sini, kalau kamu mencadangkan projek di kebun komuniti Taman Rembau Jaya, maka laporan akhir kamu perlulah berkaitan tentang projek kamu di kebun komuniti. Tidaklah kamu mencadangkan projek di kebun komuniti tapi laporan akhir kamu berkaitan tentang kios keusahawanan. Dia tak berapa kena lah, walaupun kita sama-sama dalam satu kumpulan. Okey. Jadi saya ada sedikit nota untuk kamu. Okey. Jadi laporan akhir projek khidmat komuniti khidmat komuniti. Okey. Jadi di sini ada saya nyatakan beberapa ciri pelaporan yang baik. Ciri pelaporan yang baik. Bagaimanakah kita nak melaporkan sesuatu tersebut? Ini ciri-ciri yang saya cadangkan. Ada banyak lagi ciri-ciri yang boleh kamu masukkan, boleh kamu cari dalam internet, boleh kamu tengok daripada laporan-laporan yang abang-abang, kakak-kakak kamu tulis sebelum ni, kamu boleh tengok ciri-ciri tersebut. Jadi saya bagi beberapa ciri saja. Dalam ni saya nyatakan 6 ciri yang perlu ada. Dan kalau tak salah saya sebenarnya ada 7 ciri yang saya nyatakan dalam ni, iaitu yang terakhir sekali ada ni. Okey. Jadi tak ada masalah lah. Itu kita akan terangkan satu persatu. Sebelum kita pergi lebih dalam, apa ciri-ciri pelaporan yang baik? Pertama sekali, dia mesti ada muka depan. Dan kemudian dalam pelaporan tersebut kita mestilah menyatakan butiran aktiviti. Butiran aktiviti ni makna detail-detail lah apa yang kamu buat dalam aktiviti kamu. Dan kemudian perlu ada gambar-gambar. Kemudian mesti ada senarai jawatan kuasa. Ustaz, senarai jawatan kuasa dah ada dalam kertas kerja projek. Memang, tapi kadang-kadang jawatan kuasa tu mungkin ada perubahan. Kemudian ada ruangan pengesahan. Yang ni pun sebelum ni ada banyak yang PM saya, siapa nak sign, siapa nak apa. Okey, nanti kita akan tengok. Dan kemudian lampiran kertas kerja projek, dan yang terakhir sekali ialah refleksi. Ini untuk khidmat komuniti. Jadi untuk subjek-subjek lain, contohnya PTA ke ataupun lain-lain subjek lah, kamu boleh gunakan ni sebagai contoh. Tapi tak adalah, dia adalah ini sahaja ciri-ciri dia, tak. Ada banyak lagi. Tapi untuk khidmat komuniti di bawah saya, inilah ciri-ciri yang saya nak supaya seragam dan memudahkan kamu. Okey, kita pergi kepada bagaimana muka depan yang baik. Bagaimana kita nak membuat satu muka depan yang tersusun,
dan juga mudah difahami. Pertama sekali, kita kena ada lambang. Jata negara, rimau dua kiri kanan tu kan, tu jata negara tu. Perlu masukkan. Perlu masukkan. Ataupun lagi elok sebenarnya, kamu cari lambang Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu lagi masukkan. Kemudian ada logo capital M. Itu lambang kita tu. Logo capital M. Dan kemudian lambang program. Mungkin kamu sebagai program landscape, ada lambang-lambang dia. Jadi, masukkan. Masukkan. Dan lain-lain yang sesuai. Maksud dan lain-lain yang sesuai ni, contohnya saya ada nyatakan di sini, ada penaja dan juga rakan kerjasama. So, kalau penaja kamu tu dia ada logo, masukkan sekali. Menampakkan tu image kita. Dan kemudian ada butiran ringkas projek. Butiran ringkas projek ni maksud dia apa nama projek, dekat mana, tarikh bila, hari apa tagline dia, buat tu dengan kerjasama. Macam tu. Contohnya kamu buat kerjasama dengan Masjid Karyah Cembung, contoh Batu 17, dengan kerjasama jawatan kuasa Masjid Karyah Cembung Batu 17. Okay. Itu muka depan, perlu menampakkan ciri-ciri ataupun nilai-nilai yang menarik. Dia berwarna jangan hitam putih je. Maksudnya jata negara berwarna, jangan logo KPDLM jangan main lukis-lukis je. Itu semua kita punya ciri-ciri muka depan yang baik, dia berwarna. Okey. Kemudian kita tengok lagi apakah ciri yang kedua, iaitu butiran aktiviti. Butiran aktiviti. Jadi apabila muka depan dah cantik, buka saja maka terus butiran aktiviti. Maknanya apakah yang kamu buat? Mungkin untuk khidmat komuniti ni, kamu akan buat dua projek, dua hari projek lah. So nyatakanlah. Contoh hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin tu pukul 8 buat apa? Pukul 10 buat apa? Pukul 12 rehat. Katalah pukul 2 sambung balik. Tapi contoh kalau pukul 8 hingga pukul 10. Contoh membuat batas. Pukul 10 ke pukul 12 membuat batas. Tak payahlah tulis satu-satu. Tulis je 8 sampai 12 membuat batas. Itu contoh butiran aktiviti. So kena ada tarikh, hari, tempat, apa aktiviti dia. Okay? Dan kemudian senarai aktiviti, buat nyatakan senarai aktiviti yang kamu buat secara ringkas, jangan meleret-leret. Saya bersama kawan saya telah mengambil cangkul, maka kami bersama-sama berpegangan tangan untuk pergi ke kebun. Tak payahlah cerita macam tu. Membuat batas, cukup jelas, difahami dan tersusun. Maknanya mudah untuk bila orang baca, orang faham apa yang kamu buat. Okey. Itu untuk butiran aktiviti, ciri-ciri yang kedua. Okey, kita pergi pula kepada ciri yang ketiga, gambar-gambar. Gambar-gambar. Okey, untuk gambar-gambar ni, apakah gambar-gambar yang saya nak kamu ambil? Yang pertama sekali sebelum projek. Maknanya contoh, kita nak pergi ke khidmat kebun komuniti Taman Rebau Jaya. Jadi gambar-gambar sebelum kamu naik bas, gambar-gambar ketika kamu menyiapkan perkakas, dan kemudian gambar ketika kamu turun daripada bas, itu semua adalah gambar sebelum projek dijalankan. Okey, kemudian kamu pun mulalah contohnya meracun, meracun rumput kan. So ketika kamu meracun tu ambil gambar. Tapi pastikan berhati-hati Pastikan berhati-hati, dan kemudian selepas mengemas dah selesai apa semua tu, mungkin ada yang sedang berehat ke, tunjukkan kaki, itu gambar-gambar yang boleh kamu ambil. Tapi gambar-gambar ni pastikan gambar yang formal, maknanya gambar yang hidup. Bukan kita panggil gambar candid, dan gambar candid sesuai. Janganlah gambar kamu tengah korek hidung, gambar buat peace, itu semua tak berapa cantik. Dari segi pelaporan, benda tu tak formal. Kita nak profesional. Kita nak profesional. So menunjukkan kamu sebagai seorang pelajar diploma. Okey. Kemudian gunakan kamera atau gadget yang bagus. Maknanya kalau ada kamera, gunakan kamera. Kalau ada handphone, contohnya kamu ada 19 orang, gunakan satu handphone yang memang kamu tahu dia mahal. Tak semestinya iPhone. Kalau Huawei pun dah bagus dah. iPhone ni dia mahal je lebih. Tapi yalah, orang yang pakai tak mahal, saya bukan nak iPhone ke, yang penting gambar tersebut clear, jelas dan mudah untuk kita transfer ke laptop, dan kemudian mudah untuk kita print. Itu. Okey, itu untuk gambar. Kemudian yang keempat ialah senarai jawatan kuasa. Seperti yang saya maklumkan sebelum ni,
Mungkin ada yang bertanya, dalam laporan dalam kertas kerja dah ada Ustaz jawatan kuasa. Tapi maknanya kenapa saya perlu kamu nyatakan seandainya terdapat perubahan di saat-saat akhir. Maksud dia apa? Jika ad hoc ataupun bidan terjun. Maksudnya ada pertambahan fungsi kerja. Fungsi kerja contohnya sebelum contoh. Untuk dalam laporan dalam kertas cadangan kamu ada AJK makan, AJK pengangkutan, AJK keselamatan. Tiba-tiba ada pula AJK penghantaran makanan ke, AJK penghantaran bahan-bahan penggunaan projek ke. So AJK itu bertambah, so kat situ kamu perlu nyatakan senarai jawatan kuasa yang baru tersebut dan nyatakan fungsi jawatan kuasa dengan jelas. Itu maksud saya. Itu maksud saya. So kita kena nyatakan. Tapi kalau tak ada perubahan, tulis sajalah. Salin balik daripada yang kertas cadangan projek kamu. Okey. Seterusnya yang kelima ialah ruangan pengesahan. Ini ramai betul tanya. Risau betul dia. Siapa nak sign ni? Ya betul. Sebenarnya bukan kamu je yang risau. Hingga benda ni terbawa-bawa. Sampai kan besok kamu dah kerja pun kamu akan mengalami dilema siapa nak sediakan. Dia mudah saja. Kamu kena tahu, kamu nak tahu ruangan pengesahan ni, kamu kena tahu fungsi jawatan kuasa tersebut. Itu mungkin kamu belum tahu, saya akan ajar. Okey, bagaimana ruangan pengesahan ini dia berfungsi? Pertama sekali kita kena tahu dalam jawatan kuasa, pengurusi dan kemudian setiausaha memainkan peranan yang penting. Yang penting. Jadi selalunya kertas kerja disediakan, kertas kerja selalunya disediakan oleh setiausaha. Setiausaha. Nampak tak? Tapi cuma dalam khidmat komuniti ni, tak adalah setiausaha, maknanya yang menyediakan ialah kamu sebagai ketua projek. Saya dah maklumkan sebelum ni betul. Dalam masa kita bertemu untuk bagaimana untuk membina kertas kerja projek yang baik kan, betul. Saya dah beritahu kan, ruangan yang menyediakan tu adalah nama kamu. Sebab kamu yang akan hantar pada saya. Dan kemudian saya yang akan bagi markah atas nama kamu tadi, betul. So semua, jadi ruangan yang menyediakan tu disediakan oleh, maka ruangan tu adalah nama kamu. Tapi besok kalau kamu dah masuk kerja, dah masuk kita panggil industri apa semua, kamu kena faham yang menyediakan kertas kerja ialah setiausaha. Nampak? Jadi kemudian siapa yang menyemak? Dalam konteks kita khidmat komuniti, yang menyemak ialah sama ada nama saya ataupun penyelaras kursus khidmat komuniti. So saya rasa kamu tahu siapa penyelaras kan? Cikgu Haida kan? So boleh cari nama dia. Ataupun kamu letak nama saya pun tidak ada masalah. Saya yang akan menyemak kamu punya laporan akhir. Dan kemudian yang mengesahkan laporan akhir kamu ialah bos besar kita, ialah pengarah Kolej Vocasional Datuk Lela Maharaja. Nampak tak dia punya macam mana dia punya, kita panggil hierarki pengurusan organisasi yang mungkin saya rasa kamu dah belajar masa core ability CA. Kamu dah belajar sebab saya mengajar CA, saya tahu kan. Sebab dalam tu dipanggil ada hierarki pengurusan. So kamu kena tahu kat mana kamu. So kamu tak boleh mandai-mandai sendirilah. Mandai-mandai sendiri. Okey, jadi dah tahu siapa menyediakan, kamu yang nama kamu, siapa menyemak, sama ada nak Cikgu Haida ataupun nama saya, yang kemudian yang mengesahkan pengarah Kolej Vocasional Datuk Lela. Okey, itu dia untuk ruangan pengesahan. Itu saya tak ada masalah ruangan pengesahan ni. Ruangan pengesahan ni, nama kamu, nama saya, nama pengarah. Nama kamu, nama Cikgu Haida, nama pengarah. Itu sahaja. Buatlah ruangan tu cantik-cantik, siapkan line. Ada nama kena betul. Nama ni kena betul. Nak dapat nama ni, sama ada kamu kena tanya sendiri ataupun tengok dalam kat pejabat tu. Kalau mungkin tak ada dalam laman web Capital M, tengok nama penuh tu. Sebab apa nama ni memainkan peranan. Orang tu macam contoh Ahmad Safwan. Macam nama saya SAFWAN.
ada orang lain pula SAFUAN, Safuan. So benda tu akan mendatangkan, kita panggil, ketidakselesaan kepada empunya nama. Dia tak selesa nama dia salah. Dia macam saya lah, kamu tulis Ahmad Handsome Safuan, saya tak selesa macam tu. Tak berapa selesa. Okey, jadi maknanya nama kena penting. Ini kita panggil profesionalisme dalam membina laporan akhir. Okey. Kemudian kita terus kepada ciri yang seterusnya, lampiran kertas kerja projek. Jadi yang ni tak ada masalah lah. Kamu dah buat kertas kerja projek tersebut, dah hantar pun pada saya. Jadi kamu masukkan sekali dalam laporan akhir kamu kertas kerja yang asal. Jangan ubah apa-apa. Dan kemudian yang paling penting, ni kamu jangan risau anda yang dilaksana lain dari yang dirancang. Jangan risau benda ni, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan Allah Ta'ala juga merancang. Wa makaru wa makarallah. Dan sebaik-baik perancang ialah siapa? Allah Ta'ala. So jangan kita hanya merancang. Mungkin nak buat batas, tak larat pula cangkul tak ada. Itu semua kita akan buatlah projek lain. So itu semua benda-benda yang akan berlaku. Benda-benda yang biasa berlaku. Cuma yang penting kamu bersedia untuk berubah. So lampiran kertas kerja projek kena ada yang asal. Okey. Dan kemudian di buku surat yang terakhir, kita ada refleksi. Kita ada refleksi. So refleksi ni kita ambil yang mudah lah. Satu dunia guna analisis SWOT ni. Analisis SWOT ni kamu boleh Google. Google. Tapi kalau kamu Google, dia akan bentuk macam peta. Peta ada ruangan 4. So yang tu kamu tak payahlah. Tak payah tiru. Nak tiru yang tu pun lagi elok. Tapi dia macam tak berapa formal. Cuma saya nak untuk ruangan refleksi ni, pertama sekali ada satu ruangan untuk kekuatan. Nampak? Kekuatan. Kemudian ada satu ruangan untuk kelemahan. Satu ruangan peluang. Satu ruangan ancaman. So ada 4 ruang. Dalam refleksi itu ada 4 ruang. So kamu nyatakan apakah kekuatan projek kamu. Contohnya kekuatan projek saya, kawan-kawan memberikan sokongan yang penuh. Contohnya, maknanya kawan kamu beri sokongan, tolong membantu, sangat bagus. Kelemahan pula, banyak barang tak ada. Contoh, itu kamu kena menganalisis sendiri. Sebab kamu yang menjalankan projek. Saya pun akan buat analisis saya sendiri. Tapi analisis itu saya sendiri punya lah. Saya nak kamu pun buat analisis juga. Dan peluang. Kamu pun peluang. Kamu mengatakan, punya duit untuk khidmat komuniti ni banyak. Jadi kita boleh gunakan untuk bermacam-macam projek. Itu peluang. Tapi ancaman ni pula, duit banyak tapi orang tak ada nak buat. Kita ni manusia ada limit. Robot pun ada limit, apatah lagi manusia. Dan dia ada sifat letih. Dia ada sifat letih. Jadi kita tak boleh nak all out. So dia ada peluang, ada ancaman. Duit ada, tenaga kurang. Orang banyak, duit tak ada. Nampak? Tanah besar, modal tak ada. Modal ada, tak ada. Jadi benda tu dia akan memainkan peranan dalam analisis SWOT kamu. So saya nak kamu buat analisis tersebut. Buat analisis itu secara, kita kata sendiri, saya nak kamu menganalisis. Kita belajar analisis. Sebab analisis ni adalah satu peringkat yang tinggi sebenarnya. Kalau dalam belum dia dah sampai C6. So maknanya kita nak menganalisis ni, dia memerlukan ketajaman akal dan juga ketajaman penglihatan. Dan juga diri rasa kamu lah. Diri hati kamu. Kamu punya, kita punya intention ataupun kita punya sixth sense. Hati kita tu kita rasa apakah yang kita handal, apakah yang kita tak handal, apakah yang kamu rasa boleh gunakan, apa yang kamu rasa kamu tak boleh gunakan. So benda ni sebenarnya di dalam agama Islam kita ada muhasabah. Ada muhasabah, maknanya kita melihat diri kita. Sebab apa? Orang Islam ni, dia ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin yang baik. Dia ni lebih baik daripada semalam dan esok dia lagi baik daripada hari ni. Nampak? So maknanya mukmin yang baik ni, orang Islam yang baik ni, dia sentiasa bertambah baik. Maknanya contoh, saya pernah jumpa dengan orang, dia tak pernah mengaji Quran. Buatlah contoh, refleksi dia tak pernah mengaji Quran. Jadi lama-lama bila dia berjumpa dengan seorang guru tu, dia kata dia nak mengaji, Alhamdulillah.
So dia mengaji satu hari, kamu bayangkan mengaji satu baris je. So Quran tu ada 15 baris, dia ada mengaji satu baris saja. Lepas 3 bulan dia naik 2 baris. Lepas 3 bulan dia naik 3 baris. Jadi kamu nampak kat sini, walaupun dia baca tu nampak pada diri kita, alah Ustaz, satu baris tak sampai 2 minit. Ya. Tapi dah tu kemampuan dia. Nampak? So kat sini kamu boleh analisis cerita ni, apa kekuatan dia? Kekuatan dia ialah dia nak belajar. Kemahuan dia tu, dia nak mengaji Quran. Kekuatan dia. Sifat dia, dia eager to know how to read ataupun how to recite Al-Quran. Tapi apa kelemahan dia? Mungkin dia tak tahu baca, dia mengangkat. Itu kelemahan. So peluang dia apa? Peluang dia ada seorang guru yang sentiasa mendampingi dia. Atau peluang dia kena gunakan guru ni. Ancaman dia apa? Rakan-rakan yang sentiasa apa? Sentiasa, alah kau ni baru dah tua bangka nak hafal Quran, nak baca Quran, nampak? Itu semua ancaman. Nanti kita panggil analisis SWOT. Saya nak kamu cuba melakukan refleksi macam tu. Dan kemudian cuba jangan reka lah. Kamu main hentam. Kita dah akhir zaman ni, dah tak ada hentam-hentam dah. Tak boleh nak, okey, tulis je lah. Jadi Ustaz Safwan bukan tahu pun. Memang saya tak tahu. Tapi saya pun ada, saya punya belia rasa saya sendiri. Bila baca saya tahu, budak ni dia betul ataupun tak betul dari segi dia punya analisis. Sama ada analisis ni berdasarkan ketajaman minda dan juga kehebatan dia memandang ataupun sekadar dia menaik sahaja. Okey, jadi saya rasa sampai sini dulu untuk slot bagaimana untuk membina laporan akhir projek khidmat komuniti yang baik. Jadi saya ulangi lagi sekali lah. Saya wrap balik. Bagaimanakah pelaporan yang baik dibina? Apa ciri-ciri yang perlu ada dalam satu pelaporan? Pertama sekali ada buku depan. Kita recall secara ringkas. Buku depan yang baik ada lambang, ada butiran ringkas projek, dan juga kalau ada kerjasama, nyatakan kerjasama. Dengan kamu ada kerjasama dengan masjid, tak nyatakan, tak cantik lah, tak tolong orang, kita sama-sama buat kerja sama-sama, nama pun dapat sama-sama. Akhir zaman sebab apa? Sekarang ni ramai yang buat kerja bersama-sama tapi dia claim dia seorang buat kerja. Itu biasa. Yang lebih menyedihkan lagi, dia siap katalah orang yang buat kerja sama-sama dengan dia tu tak buat kerja. Kemudian ni ada butiran aktiviti, nyatakan tarikh, hari, tempat, masa, apa aktiviti yang buat, dan aktiviti tersebut ditulis jelas, dipahami dan tersusun. Okey, kemudian gambar-gambar ni gambar yang elok lah sebelum, semasa dan juga selepas projek. Gambar yang elok, formal dan juga gunakan kamera yang bagus. Sebenarnya jawatan kuasa saya dah maklumkan tadi seandainya terdapat perubahan. So, kalau tak dapat tidak ada perubahan, kopi je lah daripada kerja projek yang kamu dah hantar pada saya. Itu nyatakan fungsi jawatan kuasa dengan jelas. Okey, ruangan pengesahan dah pun saya beritahu. Kamu kena kat sini ruangan pengesahan ni kamu kena belajar hierarki pengurusan. Mana hierarki ni tingkat. Hierarki ni tingkat pengurusan. Dia ada dari atas hinggalah ke bawah. Dan kamu kena tahu siapa kamu, siapa atas kamu, siapa atas kepada atas kamu macam tu. Itu kita panggil hierarki. Contohlah dalam kelas ada ketua kelas, timbalan ketua kelas, bendahari, setiausaha. Siapa lagi besar, setiausaha ke ketua kelas? Mestilah ketua kelas. Betul. JK kebersihan ke setiausaha lagi besar? Setiausaha lagi besar. Nampak? So itu semua benda-benda tu kamu kena belajar. Dan juga lampiran kertas projek-projek yang dah kamu hantar bergaya dan kemudian refleksi. Yang saya ceritakan tadi, analisis SWOT, kekuatan versus kelemahan, peluang versus ancaman. Okey, so sampai sini dulu. InsyaAllah kerja kamu. Kerja tu mesti ada. Saya nak suruh kamu buat laporan pun, projek belum buat lagi. Jadi untuk kerja kali ni saya halalkan. Tak ada kerja dulu lah. Tak ada kerja dulu. InsyaAllah kemudian nanti saya akan maklumkan kerja yang kamu buat lah. Dan kerja tu ada, tetap ada. Okey, jadi sampai sini dulu. So, buat nota, pahami macam mana nak buat pelaporan yang baik. InsyaAllah kita jumpa minggu
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.